Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita terus menerus sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa taat segala titah perintahnya, dan kita sedaya mungkin untuk kita tinggalkan apa jua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian kita. Dan sekalipun tuan-tuan, kalaupun barangkali kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, kesalahan dan sebagainya, maka sebaik-baik orang-orang yang tersilap langkah, yang tersandung kakinya melakukan kejahatan, maksiat, dosa, maka cepat-cepat mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah selayaknya bagi kita yang sentiasa terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita bincang sambungan daripada yang minggu lepas. Cuma sebelum barangkali kita bincang dua persoalan yang minggu lepas. Pertamanya tentang solat sunat Isra' dan solat sunat duha waktunya, dan juga yang kedua adalah tentang Jumaat. Apakah orang-orang yang masbuk pada rakaat kedua yang si sempat ngambil rakaat bersama-sama imam, nya datang pada saat imam pada rakaat kedua, tapi imam dah selepas daripada rukuk, maknanya pada rakaat kedua imam pada solat Jumaat, orang tersebut si sempat untuk dapat rakaat bersama imam, sebabnya si sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua imamnya. Adakah macam ni niatnya? Adakah niat Jumaat ataupun niat zuhur? Kalau yang kita dah sentuh juga minggu lepas tuan-tuan, kalau orang tersebut masbuknya sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua, makanya dapat rakaatnya kan, maka ia saya dah masalah lah, dan niat Jumaat lah, walaupun hanya sempat satu rakaat bersama imam pada hari Jumaat, lepas imam bersalam makanya nambah satu lagi rakaat. Tapi kalau nyasik sempat untuk rukuk bersama imam pada rakaat kedua imam, makanya si dapat rakaat bersama imam. Tapi apakah niatnya? Saya cari-cari maklumatnya dan buka jawapan sebagaimana saya sebut juga minggu lepas lah. Nyamadah masbuk yang tidak mendapat satu rakaat bersama-sama imam Jumaat, diwajibkan ia bertakbiratul ihram dengan niat Jumaat. Kemudian ia mesti menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat, dan hendaklah diperlahankan bacaan Fatihah dan lain-lainnya. Maknanya masbuk yang sempat dapat rakaat bersama imam pada imam Jumaat, maka diwajibkan ia bertakbiratul ihram dengan niat Jumaat. Dengan niat Jumaat. Contohnya datang, asalkan selepas daripada imam dah selesai rukuk dah iktidal ataupun tengah tahiyat akhir, nya datang pada hari Jumaat, maka niat Jumaat, tapi disempurnakan zuhur 4 rakaat dan diperlahankan bacaannya. Walaupun ada juga pandangan yang lain, pandangan keduanya madah niat zuhur, tapi kita ngambil pandangan dalam mazhab Syafi'i kita tu, disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya, jika masbuk itu dapat bersama-sama imam Jumaat selepas rukuk bagi rakaat kedua,
maka wajib ia niat sembahyang Jumaat dan ia sempurnakan sembahyang itu dengan sembahyang zuhur kerana tiada dapat satu rakaat dengan imam. Demikianlah dipetik dengan ringkas. Nyamadah samalah jawapannya. Jika masbuk seseorang yang bersama-sama dengan imam Jumaat, tapi selepas rokok kedua bawanya sempat bersama imam, ya, maka wajib ia niat Jumaat, maka ia sempurnakan sembahyang itu dengan zuhur kerana tiada ia dapat satu rakaat bersama-sama dengan imam tersebut. Niat Jumaat. Tapi saya madah tak ada jawab pandangan yang kedua, saya madah pandangan lain yang madah niat zuhur, sebab nya kira innamal a'malu binniyat. Kita niat dah siapa rakaat, tapi diselesaikan per rakaat, maka solat zuhur lah, jadi niat zuhur lah. Ya, pandangan satu lagi lah. Tapi saya kira kita ambil pandangan tu lah, niat Jumaat. Tapi tuan-tuan, kalau tu ada juga madah niat Jumaat dan 4 rakaat, tapi disempurnakan 4 rakaat daripada arba'ah. Di niat Jumaat. Niat Jumaat. Arba'ah. Ni dah Jumaat arba'ah 4 rakaat. Niat Jumaat saja. Niat Jumaat. Niat Jumaat. Adapun kalau dalam bab niat tu kita madah bab menyebut tentang rakaat tu nya bukan benda yang wajib, kan? Tapi bila kita nyebut Jumaat kan, Jumaat saja, Jumaat. Jumaat. Tapi kita selesaikan para rakaat. Adapun nyamadah kalau jika seseorang datang lalu ia berimamkan orang masbuk yang telah dapat satu rakaat, berimamkan imam Jumaat. Kita berimamkan orang yang masbuk Jumaat tadi, orangnya dapat satu rakaat bersama imam. Lepas imam bersalam kedua, jadinya nambah lagi satu rakaat, maka kita datang, kita ngambil orang yang masbuk tadi jadi imam. Adakah boleh? Jika seorang lalu datang ia berimamkan orang masbuk yang telah dapat satu rakaat, berimamkan imam Jumaat, maka wajib orang itu berniat Jumaat kerana ia dapat satu rakaat dengan imam yang masbuk itu, maka wajib ia datangkan satu rakaat lagi selepas imam masbuk itu memberi salam, maka dapatlah orang itu akan Jumaatnya. Awalah yang ikut orang masbuk tapi nya mesti dapat satu rakaat bersama orang masbuk lah. Lepas imam masbuk ambil salam, makanya angkat lagi untuk menghabiskan satu rakaat lagi. Jadi kalau nya sempat rakaat, ya Jumaat juga tapi cemia juga. Betul. Adapun jika masbuk, adapun jika orang masbuk itu tiada dapat rukuk bagi rakaat kedua bersama-sama imam Jumaat, maka wajib ia niat Jumaat. Itu sama juga. Bagi niat wajib ia niat Jumaat dan ia tunaikan itu dengan menjalankan zuhur 4 rakaat. Okey. Ya, saya kira ialah pandangannya. Pandangan oleh Syekh Ibn Hajar. Yang kedua, tentang solat sunat isyraq. Kita berpandu dengan satu hadis, tuan-tuan, tentang solat sunat isyraq tu. Man sallal ghada'ata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa yang salat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari,
dan mengerjakan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq, maka adalah baginya ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurna, dan sempurna, tamah. Nabi ulang 3 kali, sempurna. Siapa yang berjemaah di masjid, berjemaah subuh, kemudian ia duduk, lepasnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah matahari naik, dan kerjakan solat sunat 2 rakaat, solat sunat isyraq, maka bahaginya Nabi sebut pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, yang sempurna dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabarani. Perbahasan tentang hadis tu, tuan-tuan, Ibnu Abbas menyebut tentang hadis tu, nyamadah solat yang dilakukan pada awal, solat duha yang dilakukan pada awal waktu isyraq tadi, yang dinamakan solat isyraq. Solat duha yang paling awal, yang masuk pada awal waktunya adalah dengan kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Ia dinamakan dengan nama demikian kerana ia didirikan selepas waktu syuruk, iaitu selepas matahari terbit. Kemudian namun bukan terus kita mula lepas waktu syuruk ya. Waktu isyraq ya, nya adalah solat yang kita lakukan pada waktu solat duha, tapi di awal waktu, di awalnya. Cuma bezanya kita madah solat isyraq tu adalah solat duha yang kita laksanakan pada awal waktu. Kalau kita madah solat sunat duha, masuk waktu duha tu adalah matahari naik segalah sehinggalah sebelum matahari tegak di atas kepala. Jadi kalau kita ngira nyamadah solat sunat waktu isyraq tu, matahari naik segalah lebih kurang 1.5 meter daripada ufuk yang naik. Kita nangga daripada ufuk tempat matahari naik, ataupun kira-kiranya madah dalam 12 atau 15 minit selepas matahari terbit. 12 hingga 15 matahari terbit. Tapi untuk kita dapat fadilat macam hadis yang saya sebut tadi, maka kalau kita dapat fadilat sebagaimana Nabi sebut, dapat pahala seperti pahala haji umrah yang sempurna dan sempurna, maka hendaklah seseorang itu berjemaah subuh di masjid, hendaklah dia kekal berzikir di situ, kemudian barulah mendirikan solat sunat isyraq tadi di awal waktunya, baru insya-Allah kita dapat fadilat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Lepasnya barulah solat sunat duha bermula daripada selepas matahari terbit, lepas matahari naik segala, lepas syuruk ya, sehinggalah sebelum gelincir matahari. Tapi waktu solat duha yang terbaik adalah solat duha yang ketika matahari dah mula rasa panas nak. Dalam hadisnya menyebutkan waktu terbaik adalah kalau pasir ya, di padang pasirnya mula rasa panas pasir ya, kena matahari ya. Matahari mula terik. Kalau kita balik rumah, saya ada isyraq lagi. Dapat. Walaupun kita mula di rumah dapat 2 isyraq ya, tapi ganjaran pahala yang Rasulullah sebut dalam hadis tu, siapa yang berjemaah subuh, duduk berzikir, lepasnya kekal di masjid, lepasnya sampai matahari naik, lepasnya salat sunat 2 rakaat. Semestinya lah kita nyebut bila kita solat di masjid dengan di rumah ada beza lah kan. Ada perbezaan masjid dengan tempat-tempat lain. Tetap juga walaupun kita di rumah, tetap juga boleh solat sunat isyraq di al waktu duha tadi, 2 rakaat. 2 rakaat. Ustaz, kalau di 12 sampai 15 minit selepas syuruk, kalau macam itu saya nampak tujuh,
Jadi kalau 6.47 Ustaz, jadi kita akan sembahyang Isya juga ada. Kita sembahyang Isra. Lepas siap Ustaz boleh sambung dengan duha terus. Duha. Jadi kita niat pertamanya niat Isra. Isra. Kena awal waktu. Awal waktu. Lepas siap disambung dengan duha. 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 Memang bila duha tu lepas matahari naik skala dah naiklah. Cuma duha tu saya nangga waktu kita di Siate, waktu syuruk saya 6.32. Saya nangga dalam laman web mufti negeri syuruk ya 6.36. 6.36. Cek Khalid. Subuh memang subuh sia 5.20 nak tambah 8 minit. Tapi untuk esok dah 5.29 pagi. Menangga dalam laman web mufti negeri Sarawak. Dah ditambahnya 8 minit 5 zon 3 5.29 pagi. Solat Malaysia pun nanti enam. Solat Malaysia dia ada salah sedikit. Yalah. Mau diprogram balik kali. Cuma untuk naknya tu kalau ahli falak ngira tentang cara ngira waktu duha. Contoh solat subuh esok 5.29 pagi. 5.9 pagi. Kita ngira waktu duha, waktu syuruk ditambah dengan 1/3 daripada syuruk tolak waktu subuh. Contoh nak dapatkan waktu duha. Tapi bila saya ngira dalam tek waktu duha jadi lebih daripada 15 minit. Tengah tak? Syuruk kita 6.36. Okey, tambah 1/3 tu maksudnya waktu syuruk tolak dengan waktu subuh dan dibahagi dengan 1/3. Syuruk 6.36 tolak subuh 5.29. Jadi 1 jam 7 saat. Lebih kurang 60 minit lah. 60 minit tu kita bahagi 3. Maka dapat 20 minit. Jadi untuk dapat waktu duha, waktu syuruk 6.36 tambah dengan 20 minit tadi. Kita akan dapat waktu duha 6.56 pagi. 6.56 pagi. Dalam 20 minit 6.56. Lebih kurang 20 minit lepas waktu syuruk, lepas terbit matahari, masuk waktu duha. Maknanya selamatnya ambil lah akhir sikit duha. Ambil mungkiraan dulu saya nangga mungkiraan yang yang sebelum waktu tu berubah, waktu subuh berubahnya lebih kurang peratannya dalam 28 minit masuk waktu duha. Tapi bila subuh tu dah berubah waktunya lebih kurang dalam 20 minit lepas waktu syuruk akan masuk waktu duha. Untuk solat naknya solat duha nya boleh paling sikit pun kita mula 2 rakaat kan. Dan paling banyaknya 12 rakaat. Kita boleh nya boleh 2 rakaat 4 kan 6 kan 8 kan sehingga 12 rakaat. Tapi isyraq hanya 2 rakaat saja. Salat sunat isyraq 2 rakaat saja. Dan isyraq atau salat sunat isyraq tidak boleh diqadakkan jika terlepas waktu. Nah, saya boleh yang mesti di awal waktu ya dalam kiraan dalam 12 hingga 15 minit selepas matahari lepas syuruk, matahari terbit. Solat sunat isyraq tidak boleh diqadak jika sekiranya terlepas waktunya. Jika ia dikerjakan selepas pada waktu isyraq tadi, maka ia dikira sebagai duha dan bukan isyraq. Bukan isyraq. Ya, insyaallah ya jelas mudahan kita dapat menambah amalan kita dengan solat-solat sunat selepas subuh. Solat sunat duha.
Solat sunat duha bermula daripada gelincir bermula daripada matahari naik segala, lebih kurang dalam 20 minit tadi lepas syuruk, sehinggalah sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur. Sehingga sebelum zuhur, sebelum gelincir matahari. Mun gelincir matahari tu dah zuhur lah. Tak tu. Dia pasal zuhur, dia pantai dekat atas kepala, haram solatnya. Sebelum matahari tegak pada tu haji tu lah. Matahari tegak atas kepala kan waktu yang waktu tegak, matahari tegak atas kepala belum masuk waktu zuhur. Antara waktu makruh tahrim untuk kita solat yang sebabnya datang kemudian, ataupun solat sunat yang tidak ada sebab, ataupun solat sunat yang sebabnya datang kemudian, waktu esok polah-polah lah. Tapi mun solat yang sebabnya datang dahulu, hanya boleh polah dalam waktu sekira waktu apa. Kalau matahari tegak atas kepala, ia ada waktu kita mana waktu makruh tahrim untuk kita solat sunat. Kalau solat sunat yang tidak ada sebab, ataupun solat sunat yang sebabnya datang kemudian. Bapa waktu agak-agak saya waktu tegak matahari. Ini dapat kita namadah pukul 12 tegak matahari atas kepala. Waktu zuhur. Kira 5 minit lah, janganlah 5 minit sebelum zuhur, jangan solat lah. Bisa kita nak keluar lagi nak saya terfikir ni waktu yang biasanya kita nak pergi solat zuhur, berapa minit kita sebelum waktu zuhur tak pergi masjid? Mun kita dah masuk masjid, contoh dah dalam 10 minit ke 5 minit sebelum masuk, maka bila kita masuk masjid maka sebaiknya kita mulakan dengan tahiyatul masjid lah. Kan tahiyatul masjid afdalnya masuk dalam masjid tu afdalnya masuk dengan salat tahiyatul masjid. Mungkin kita nak mula juga tu haji nak mula duha sibuklah sampai saranannya barangkali dalam 5 ke 10 minit sebelum lah. Sebelum masuk zuhur lah. Antara tegak matahari dan gelincir tu zuhur sikit je. Sikit je gerak zuhur. Yalah. Okey. Insya-Allah ya. Tapi sebaiknya duha untuk kita mula di waktu matahari yang dah rasa kepanasannya, dalam pukul 9 kan. Anak unta bangun. Betul. Kita dah rasa panas matahari ya. Pukul 9, pukul 9 lebih, pukul 10 macam lah. Okey. Okey, kita sambung perbincangan kita tuan-tuan. Kita melepas cerita tentang mengqada'kan sembahyang, mengqada'kan solat yang terlepas daripada waktunya, yang kita tidak sempat untuk dirikan pada waktunya, maka dikira sebagai qada'. Ataupun kita dapat 1 rakaat dalam waktunya, maka dikira sebagai qada'. Tapi kalau sempat 1 rakaat dalam waktu solat tersebut, maka dikira sebagai tunai. Dan ada perbezaan untuk orang meninggalkan sembahyang, sama adanya terlupa ataupun sengaja meninggalkan sembahyang. Kita sebut bahawa orang yang meninggalkan sembahyang kerana suatu keuzuran, seperti lupa, tertidur, maka
tidak berdosa, tetapi nya wajib qada. Tetapi wajib qada itu tidak wajib disegerakan. Nya si berdosa sebabnya lupa ataupun nya tidur, nya si ingat, kau tanggagu hilang kerja dan sebagainya, si ingat sehingga meninggalkan waktu. Tapi jangan juga hari-hari lupa nah. Hari-hari lupa sembahyang asar. Ya dapat diatur lah kan, kena tok waktu asar ya akhir masuk. Jangan setiap hari kita menyengajakan untuk kita mengakhirkan sehingga masuk waktu solat lain. Nyasik berdosa dan nyasik wajib qada dengan segera. Yang wajib qada tapi tidak disegerakan. Tapi bagi orang yang meninggalkan solat tanpa uzur, tanpa keuzuran, iaitu dengan sengaja tu kita tahu waktu tapi sik semayang, sengaja sik semayang, sibuk semayang dan sebagainya, maka dia berdosa dan wajib qada dengan segera, sebaik saja ia berpeluang untuk melakukannya tanpa tangguh dan tanpa menunggu peluang yang lain. Kalaunya meninggalkan dengan sengaja, ya dah habis waktu solat itu, maka bila masuk dah waktu solat yang lain, maka wajib sebenarnya mengqadakan segera. Dan nya dosa dan wajib qada. Dosa tu kita minta ampun dengan Allah, qada tu kita bayar hutang dengan Allah kan. Bayar hutang solat adalah yang tertinggal tadi. Dalilnya tuan-tuan berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha fayusalliha iza zakaraha la kaffarata laha illa zalik. Barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Maknanya wajib qada dan nyasib dikenakan kafarah denda lainkah, melainkan yang mengqadakan sembahyang yang ditinggalkan walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama. Memangnya agak berat bunyinya kan, meninggal sebanyak mana sembahyang dan masa dah berlalu lama, memang berat kita nak mengqadanya. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, maka kita berusaha untuk sedikit demi sedikit insya-Allah dia akan jadi bukit, lepas ini akan jadi gunung, makin tinggi makin banyak kan. Dapat juga kan, daripada kita semulah langsung sedang mengqada langsung. Ya lagilah beratnya kan. Sedangkan kita tahu akan kewajipan solat tersebut yang mesti diqadakan, yang mesti diganti tuan-tuan. Okey. Dan siapa yang wajib mendirikan salat? Kita maklum tuan-tuan bahawa orang yang wajib mendirikan salat adalah orang yang baligh, berakal dan suci daripada hadas, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nya mesti terdiri daripada orang Islam. Cik wajib kepada orang-orang bukan Islam, sebabnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewajipan orang kafir ataupun orang bukan Islam tidak dituntut dunia, tapi Allah tuntut di akhirat kelak kan. Sebab di dunia tu nya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau punya menunaikan tuan-tuan, nya ikut-ikut aja, tetap tidak sah ditunaikan. Kali-kalanya sekadar nak belajar ataupun nak merasa macam ni orang sembahyang nangga, ia terpulangnya lah. Tapi sebagai orang Islam, dari sudut hukumnya, maka tidak sah salat ditunaikan kalau nya masih kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang wajib ke atas orang baligh, baligh yang cukup umurnya kan. Bagi lelaki yang cukup umurnya, yang telah bermimpi ataupun keluar mani, lelaki dalam umur 13, 12, 13, 14, 15 tahun, lelaki yang biasanya akan baligh, dan perempuan yang akan baligh bila datang bulan, datang haid. Tapi kalau si berlaku dua-dua, ya, mimpi pun seeda, datang bulan pun seeda, maka kita ambil umurnya 15 tahun qamariyah. Umur 15 tahun dalam Islam tu, dalam Islam, maka nya ada kira baligh. Contoh bagi wanita yang sedang datang haid, yang sedang rahim,
Syed Rahim saya akan datang Hid kan. Nya saya dah Hid, so apa nama, kalau nya saya datang Hid sampai umur 15 tahun, maka dah dikira baligh. Awal tahun Islam tu lebih awal sikit daripada tahun Masihi. Syekh 14 lebih. Mau kira kalau apa nama, kalau dalam bulan Islam, tahun Islam 15 tahun genap, tapi tahun Masihi 14 tahun lebih taklah. Tapi mau dikira exactly lah. Mau dikira mau dikira betul-betul lah. Tapi untuk kanak-kanak tidak wajib untuknya solat, tapi kita boleh ajar dan kita boleh didik untuknya belajar daripada sejak kecil lagi. Kalau dah baligh, maknanya dikira sebagai orang mukallaf. Mukallaf tu kita dah dipertanggungjawabkan, dan dipertanggungjawabkan kepada kita apa-apa kewajipan dalam Islam. Dosa dan pahala tertanggung kepada kita dalam apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Dan berakal tidak wajib kepada orang gila, karenanya bukannya akalnya dah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksa orang yang sedar akal dipaksa semayang. Ya gila tu bukan setakat kita ada gila apa nama, gila lah, gila nasib betul pada kita nak berjalan di pasar, asyik makan selipar, asyik mandi 5-6 hari. Bukan setakat dia aja gila nak. Termasuklah yang akalnya ditarik adalah termasuklah kanak-kanak yang contoh macam syndrome Down. Kan syndrome Down yang tahapnya bangkalinya ada peringkat juga kan. Syndrome Down tu yang memang dapat nak ngurusnya pun. Ataupun yang satu lagi yang hyperaktif, apa ada istilahnya, istilah yang hyperaktif yang macam normal, bukannya normal, tapi ada kanak-kanak ataupun orang yang terlampau hyperaktif. Ada istilah dari sudut perubatan kan, nama-nama saya lupa sudah. Autism kan, autismnya normal, kita nangan biak normal, macam biasa. Tapi orang yang tahu dengannya aja tahu macam ni. Ada kalanya jadi ngamuk si tentu pasal di rumah, macam-macam, dan yang pun dapat sekolah dengan orang yang dalam sekolahan biasanya dia kena khaskan untuk anak-anak tersebut. Ya pun perlu dilihat tahapnya. Barangkali bila sampai dah dia tidak berakal, maka tidak wajib untuknya melakukan kewajipan dalam Islam. Begitu juga suci termasuklah bagi yang tidak suci, wanita haid dan nifas. Tidak boleh didirikan bagi orang wanita yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas, kerana jika didirikan maka tidak sah, kerana wujudnya penghalang iaitu hadas besar berlaku kepada wanita tersebut. Kalau orang bukan Islam, tuan-tuan, yang memeluk agama Islam, umur 30 tahun, adakahnya wajib mengqadakan salat yang ditinggalkan sebelumnya Islam? Dia balik umur 13 tahun, 40 tahun buatnya masuk Islam, adakahnya perlu mengqadakan sembahyangnya? Maka dia tidak wajib mengqadakan sembahyang lalu, sebab tidak dikira semasanya masih bukan Islam, masih dalam keadaan kafir, maka perlunya mengqadakan. Maka yang sebelum daripadanya Islam, maka semua dimaafkan. Bagi orang yang masuk Islam tu, makanya seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti baby yang baru dilahirkan putih bersih yang tidak ada celaan noda, maka startnya masuk Islam, barulah dikira perkiraan amalan-amalan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh orang tersebut. Tapi bila orang masuk Islam tu bukannya terus pandai nak, siknya terus pandai macam dan sebagainya, tapi perlahan-lahan untuk kita ajar. Tapi jangan nunggu pandai buatnya ngamal. Dia belajar-belajar aja tapi sik ngamal belum pandai.
dalam masanya belajar ya, dia boleh amalkan. Macam solat kan, sembahyang lah. Memang agak mustahil untuknya hafal keseluruhan bacaan dalam sembahyang ya kan. Selegus, tetapi dia boleh ikut pergerakan orang Islam dahulu untuknya belajar tentang sembahyang. Dan Allah Maha mengetahui atas keupayaan hamba-hambanya kan. Tapi bagi munnya murtad, contoh orang Islam yang murtad keluar daripada Islam, kemudian yang memeluk Islam semula, masuk Islam balik, adakahnya perlu mengqadakkan sembahyang masanya murtad tadi? Nya murtad seminggu aja nya murtad, keluar daripada Islam, lepas nya bertaubat balik, contohlah, maka diwajibkannya mengqadakkan sembahyang selama tempohnya murtadnya. Selama tempohnya murtad sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Bukan sewenang-wenangnya. Dia nak keluar daripada Islam atau melepaskan dirinya daripada kewajipan dalam Islam. So sekalipun lepas yang sepatutnya memang orang murtad patutnya wajib taubat semula kan. Dia wajib taubat dan minta ampun kepada Allah, tapi perkara wajib yang ditinggalkan masa murtad ya, maka wajib diqadakkan semula. Wajibnya mengqadakkan semula sembahyang yang ditinggalkan tersebut. Kemudian wanita-wanita haid, tuan-tuan, tidak wajib mengqadakkan sembahyang yang ditinggalkan disebabkan haid atau nifas. Setiap bulan kan ada wanita-wanita kita yang hari-hari cutinya, 6 hari ke 7 hari ke, maka tidak melebihi 15 hari haidnya dalam tempoh 1 bulan. Ikut kebiasaan wanita tersebut, maka tidak perlu mengqadakkan salat yang ditinggalkan ketika dalam haid ataupun nifas lepasnya beranak, dalam tempoh masih keluar dari nifas antara 40 hingga 60 hari ataupun kurang daripada 40 ya pun boleh jadi juga darah nifasnya dah berhenti, maka sampai setakat darah yang berhenti maka wajibnya lepasnya untuk solat. Ataupun melebihi 60 hari masih darah keluar, lepas 60 ya wajibnya untuk solat walaupun masih ada darah keluar. Ya bukan dikira darah nifas lagi tetapi darah istihadah, darah penyakit. Sama juga haid yang melebihi daripada tempoh haid 15 hari 15 malam, maka wajib untuknya salat. Sebab kalau tengah setiap bulan wanita perlu qadakkan solat dalam haid ya, masya-Allah kan. Memang akan mendatangkan kepayahan dan kesusahan bebanan kepada seorang wanita. Tapi Allah Maha Pengasih Penyayang kan. Walaupun Allah tarik kefarduan solat fardu ketikanya haid ataupun nifas, tetapi untuk orang wanita yang datang haid dan nifas bukan sesuatu yang mudah juga kan. Keluar darah haid dan nifas bukan suatu benda yang senang. Wanita aja tahu macam mana nanggung kepayahan dan kesusahan bila keluar darah haid ya. Sehingga migraine, sehingga moodnya akan berubah dan sebagainya bila darah haid ya keluar. Ya Allah beri keringanan untuk wanita tidak solat dalam waktu tersebut. Okey. Dah masa tu. Ada soalan? Orang yang pakai beg kolostomi, nak kolostomi dalam beg nak. Nya kemih ya, dalam beg ada hus di dekat kemaluannya, dicucuk dekat kemaluannya, disambung dekat kemaluannya. Kemudian ada beg kantong kan, beg kolostomi ya, untuk menakung air kencingnya. Soalannya? Nya perlu solat sih. Soalannya perlu solat sih. Solat tu nya si wajib kepada orang belum balik, kanak-kanak, ketikanya lupa ataupun ketikanya gila, ketikanya nyanyuk, selain daripada ya, kalaunya ataupun ketikanya haid nifas maka si wajib solat. Tapi kalaunya waras, cukup umurnya, maka tetapnya wajib solat. Waras sedar, tetapnya wajib solat walaupun dia pakai beg kolostomi untuk kencing. Air kencing mengalir dalam beg tersebut, tetapnya wajib solat. Tetapnya boleh ambil wuduk macam biasa, sembahyang macam biasa.
Cuma barangkali kalau nya agak payah untuk semayang dalam keadaan berdiri ya, sebab ada beg ya, nya boleh semayang dalam keadaan duduk ikut kemampuan. Cumanya orang ya nya perlu wuduk, nya bukan nya boleh wuduk ya, nya boleh untuk beberapa kali solat. Boleh. Nya bukan kita ngira daimul hadas. Mun orang daimul hadas tu orang sentiasa dalam keadaan hadas tu, macamnya kencingnya nya rasa keluar, sentiasa keluar nak. Sedarnya keluar. Ya orang yang daimul hadas sentiasa, ataupun wanita yang sentiasa keluar darahnya. Darah yang lebih daripada darah haid ataupun darah yang lebih daripada nifas nya masih keluar ya. Orang daimul hadas yang nya perlu perbaharui wuduknya setiap kali solat fardu. Walaupun batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang yang tadi orang nak pakai beg ya, sebab kantong ya yang ya sebagai ganti kepada tempat menakung air kencingnya. Tempat menakung air kencingnya, maka sah untuknya berwuduk walaupun ada kantongnya. Tapi pastikan najis ya, tempat air kencing asyik mengalir keluar daripada beg tersebutlah. Tetapnya wajib solat. Tetap wajib. Tapi ikutlah kemampuan dalam keadaannya solat. Orang pakai pampers, orang dewasa pakai pampers. Nya sedar sik nya dapat orang pakai pampers nya sedar sik keluar air kencingnya. Wajib, walaupunnya sakit di hospital, walaupun pakai pampers di hospital, tetapnya wajib solat. Tapi solat dalam kemampuan, ikut kemampuannya. Pertamanya, mungkin tak ada pampers tu, memang kalanya mampu untuk sepatutnya memang tukar pampers lah setiap kali ada najis atau kencing dalam pampers ya. Kalau nak solat, maka perlu bersihkan dulu lah. Bersihkan dan tukar pampers baru, ambil wuduk kemudiannya solat. Kalau yang pun siapat, memang perlu waris ataupun orang yang jaganya lah bantukan. Tapi musik ada juga. Sekda orang nak bantunya. Nya siapa berjalan pada kita nak. Nyata ketilam aja. Sekda waris nak bantunya. Memangnya nya siapa nak berjalan, nya pakai pampers kencing dalamnya. Musik ada cara lain lagi tuan-tuan. Contohlah memang sekda orang nak nolong pun ada yang pertama kali yang pun dapat untuk nukar pampers ya, nak berwuduk ke diri pun dapat, nak pergi jamban dapat, ataupun warisnya sekda nolong yang boleh nolong ngembaknya untuk nukar pampers dan sebagainya. Nya solatlah dalam keadaan yang mampu aja sia. Paling saya selalu madah paling akhir sekalipun, walaupun tetap je solat dalam keadaan mewaktu waktu. Kan, mewaktu waktu. Solat di sia. Nya perlu qada. Nya perlu qada bila nya dapat sihat. Perlu qada. Tapi sekdalah kita nempuh sampai tahap ya bangkali lah. Munnya siapa berwuduk pergi tandas, pakai botol spray tu. Dok saya ajak kan. Ataupun kalau nya bukan daimul hadas, nya dapat nahan kencingnya, cobanya set lah. Coba set untuknya si kencing waktu bila kan. Contoh Zuhur nak yakah antara Zuhur Asar, cemialah lebih kurang lah. Barangkali kalau nya masih dapat molah macam ya. Okey. Ya. Okay, saya ajak untuk malam untuk mudahan sedaya mungkin tuan-tuan untuk kita melangsaikan apa jua kewajipan yang difardukan kepada kita. Kalaupun dalam keadaan sakit, uzur, dalam keadaan yang kita kita rasa memang masih larat dan sebagainya, sedaya mungkin untuk kita gagahkan diri untuk molahnya. Jangan disebabkan benda-benda yang sakitnya lalu si dapat. Nya bukan macam ya. Mungkin diringankan lagi kan, ada
ada rusah untuk kita meringankan lagi macam mana nak mula ibadah tersebut. Yang penting kita buat atas kemampuan kita, atas daya upaya kita. Okey. Saya itu saja, mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.